bersama dengan penceramah jemputan kita pada pagi ini. Dan insyaAllah ya, saya dipanggilkan Islam menyediakan cabutan nama-nama bertuah yang menyediakan hadiah yang berbahagia. Justru itu mohon kerjasama kita semua untuk terus bersama hinggalah ke akhir atau cara insyaAllah. Hadirin dirahmati sekalian, kita akan teruskan acara majlis kita, iaitu program pelestarian dalam edisi kedua 2020 di bawah anjuran Unit Integriti Kementerian Pencerayan dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad, dan kita akan bersama dengan penceramah undangan kita yang kita datangkan khas pada hari ini. Jadi sebelum itu izinkan saya juga untuk membaca sedikit latar belakang kepada penceramah jemputan kita pada pagi ini. Penceramah yang kita jemput pada pagi ini dilahirkan di Kampung Sungai Wangi, Air Tawar, Perak pada 17 Februari 1985 dan merupakan anak ke-8 daripada 9 beradik. Memulakan pendidikan awal di Sekolah Rendah Sungai Wangi dan seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah Ibu Perak. Dan beliau juga telah mendirikan rumah tangga bersama dengan pasangannya Fadatul Ufah Jamali pada 17 Februari 2012. Dan saya masukkan juga beliau adalah merupakan kerabat jurusan ilmu wahyu dalam perkhususan Al-Quran dan Hadis Universiti Islam Terbangsa Malaysia, dan sedang mengikuti pengajian di peringkat master dalam bidang usuluddin khusus Al-Quran dan Sunnah di Universiti Melaya. Yang berbahagia, Al-Fahri Ustaz juga pernah bertugas sebagai pensyarah di College Islam Antarabangsa, dan kini beliau adalah sebagai pengarah urusan persada Oasis Travel and Tours dan juga pengurus kepada produk pakaian Muslim Oasis Creative. Sebelum menjadi program Imam Muda, Al-Fahri Ustaz juga giat dengan Al-Quran khusus dan tajwid di sekitar kawasan Lembah Kelang, berkemahiran dalam bidang terawih dan menjadi salah seorang peserta akhir rancangan reality TV 9 Akademi Al-Quran musim keempat. Dan beliau juga giat menulis dan merupakan kolumnis bagi ruangan kalam Imam Muda yang diberikan setiap hari Minggu di Timur Ahad. Dan yang saya masukkan penceramah undangan kita pada pagi ini adalah yang memberi Al-Fahri Ustaz Muhammad Hassan Adli bin Yahya. Satu tepukan masyarakat dan tepukan selamat datang. Untuk sila kami yang bagi Al-Fahri Ustaz untuk naik ke batas pertama. Dan wacana ilmu kita pada hari ini adalah musibah petanda akhir zaman. Dan kalau kita renungi sebentar, bagi dia Rasulullah telah menghalalkan peristiwa akhir zaman. Saya ambil laptop saya boleh tak? Dan kalau kita renung, kalau kita mau bermuhasabah dengan apa yang berlaku, maka kita akan mengetahui bahawa setiap apa yang berlaku adalah disebabkan perbuatan kezaliman kita sendiri. Jadi untuk mengupas dalam bicara ilmu ini maju seterusnya dengan segala hormat memberikan ruang terus kepada penceramah jemputan kita pada hari ini, yaitu Yang Mulia Al-Fahri Ustaz dan Imam Muda Hassan. Saya serahkan majlis terus kepada Yang Mulia Al-Fahri Ustaz. Dipersilakan. Ni mau record live. Okay. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari ini 17 Zulqaidah 1441 Hijrah ya, hari ini 9 Julai tahun 2020 dapat kita bertemu ya di dewan ini di Kementerian Kejarayaan Malaysia. Dan sebelum itu yang saya hormati ya Ustaz Burhanuddin, seterusnya tak lupa juga Encik Ismail Taib ya, Senior Manager Bank Islam Ibu Pejabat Kuala Lumpur, bersama dengan Encik Khairuddin, betul? Encik Khairuddin. Kemudian seterusnya sahabat-sahabat Bank Islam yang ada, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan warga kerja Kementerian Kejarayaan Malaysia. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan pada pagi yang barakah ini. Apa khabar semua? Sihat ya? Ialah kita suasana yang berbeza lah, duduk pun jarang-jarangnya ya. Kena pakai mask dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita terima ia sebagai satu hikmah, adalah kebaikannya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan tu ada kesenangan. Dan alhamdulillah kita sekarang ni pun kita bersyukur pada Allah sebab di negara kita ni antara yang terbaik ya menangani COVID-19. Dan alhamdulillah jumlah kematian pun tak sebanyak negara-negara yang lain. Dan alhamdulillah ya masjid pun telah dibuka sedikit demi sedikit. Ya solat Jumaat pun dah dibolehkan ya. Program pun dah dibenarkan, dan itu semua nikmat daripada Allah. Jadi kita benarlah firman Allah,
Setiap kesusahan tu akan datang kesenangan. Tinggal lagi bagaimana kita menangani musibah itu. Kita tak boleh nak lari daripada ujian, sebab hidup kita ni memang untuk diuji, ya. Makna hidup kita ni pun memang untuk diuji, ya, sebagaimana yang kita selalu baca dalam surah Al-Mulk, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Ya, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah jadikan kehidupan, Allah jadikan kematian dan kehidupan itu tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk Allah uji, tengok siapakah yang paling baik amalannya. Jadi dekat sini hidup itu memang akan diuji. Kita tak boleh nak lari daripada ujian, sebab habis satu ujian datang ujian lain. Ya. Dah kahwin, dulu nak kahwin, bila kahwin, ya, masalah lain pula mari, ya, bergaduh dengan isteri pula. Bergaduh dengan suami, ada konflik, ya, rumah tangga. Ini saya dapat banyak soalan rumah tangga lah ni, ya. Macam-macam sampai saya pun jadi pening nak baca. Sampai saya takut nak baca soalan-soalan, ya. Sebab banyak sangat kes-kes yang pelik-pelik. Macam cerita drama pun ada juga, ya. Sebiji macam cerita drama. Macam aku tengok cerita drama betul. Baca soalan tu macam kita menonton cerita drama, ya. Kita ingat cerita drama tu tipu-tipu je. Rupanya realitinya memang ada. Sungguh betul lah, ya, macam-macam. Ya. Dah selesai satu ujian lain pula mari. Ya. Bila esok dah tua ujian lain pula, sakit pula. Ya. Last sekali bila apakah perkara yang boleh menamatkan ujian kat dunia ni? Kita nak lari memang tak boleh. Nak lari tak boleh. Lari, kalau kita lari daripada ujian lain pula datang lagi banyak. Contoh, seseorang dia ambil hutang alung, contoh kan. Alung kejar dia. Kemudian dia lari daripada alung. Dia cuba nak lari daripada ujian tersebut. Selesai tak masalah? Tak. Alung tu lagi kejar keluarga dia. Maksudnya kalau dia lari daripada ujian, 1000 ujian pula datang pada dia. Tetapi kalau dia dapat menangani dengan baik ujian tersebut, musibah tersebut, insya-Allah dia dapat diselesaikan. Sebab Allah Ta'ala nak tengok siapakah yang paling baik amalan dia. Bagaimana kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita menangani ujian-ujian. Kita tak boleh nak lari daripada takdir. Ya, saya buat contoh beginilah tuan-tuan sekalian, ya. Ini mukadimah. Kita tak boleh nak lawan takdir Allah. Tetapi kita boleh menguruskan takdir itu. Kita tak boleh nak lawan takdir Allah, tetapi kita boleh mentadbir takdir. Saya buka pagi ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita baca slide ni kan. Tapi ini mukadimah lagi lah, ya. Lagi kita nak sebut tentang musibah ini. Baik, tengok ya. Saya nak bawakan apa yang saya nak sebut dekat sini mukadimah ni. Kita tak boleh nak lawan takdir, tapi kita boleh mentadbir takdir. Jadi saya nak nasyid sikit lah pada pagi ni. Boleh ke? Tengok macam stres rupanya semua ni. Jadi tajuk pun ujian musibah kan. Jadi rasa berat je rasa kan. Jadi kita tenang-tenang sikit, kita berhibur sikit lah, ya. Tuan-tuan nak lagu apa? Siap boleh order kan. Okey, tak apalah, ya. Saya lah order perkang-perkang saya tak reti. Kita nasyid lah pagi ni kan. Nasyid ni sangat baik untuk kita lihat, kita perhatikan liriknya, ya. Minta maaf lah suara saya kalau tak berapa sedap, ya. Cara disarip sikit-sikit tu adalah, ya. Baik tuan-tuan sekalian, tengok lirik dia. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir
tumpuan manusia, hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir tumpuan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Itu cukuplah sekadar tu ya. Selebihnya tuan-tuan beli yang original lah ya, kumpulan Hijaz. Ya. Baik, tengok dia kata apa? Saya nak fokus pada lirik yang pertama tadi. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itu yang hakiki, dengan syarat kalau hati itu bersih. Ini yang kita nak tengok. Tengok ya. Untuk kita memahami lirik ini, saya bawa satu analogi ataupun satu kisah contoh supaya kita dapat memahami musibah ini dan bagaimana kita nak menguruskannya. Ya, sebab musibah ni tanda akhir zaman ya. Tapi boleh tak kita nak lari daripada tanda-tanda ini? Tak boleh. Sebab ia akan berlaku. Boleh tak kita lari daripada coronavirus COVID-19? Tak boleh. Siapa sangka tahun 2020 datangnya COVID? Sebab dulu kita mengimpikan wawasan 2020. Tapi yang datang COVID-19. Ya, siapa sangka tahun 2020 tak boleh nak beraya? Kan? Kita dok sangka 2020 ni inilah orang kata pengalaman raya untuk tahun 2020. Ya, nombor pun unit 2020. Rupanya raya di rumah je lah. Kan? Nak buat bagaimana? Tapi sekarang ni boleh tak kita nak lari? Tak boleh. Nak balik kampung? Tak boleh. So walaupun tak boleh nak balik kampung semua sedih, tapi alhamdulillah bergembira jugalah kan di rumah. Tak apalah, dalam keadaan macam-macam masing-masing punya secara lah kan. Boleh iklan raya pun semuanya ya. Iklan raya pun tak berapa nak ada sangat kan. Yang ada pun semuanya duduk di rumah ya, pakai WhatsApp call, voice call dan sebagainya. Baik, tengok ya. Saya bawa satu contoh. Katakan situasi ini situasi dikatakan situasi ini kita katakan takdir ya. Satu takdir, satu kata apa yang Allah telah tentukan dalam kehidupan kita. Jadi ada dua keadaan bagaimana kita nak menguruskan takdir itu. Contoh ya, ini namanya kita katakan nama dia Abu lah ya. Abu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak on the way balik ke rumah dia. Selepas habis bekerja, dia pulang ke rumah. Dia start enjin kereta daripada office KKM ni, ya. Ada Abu sini? Tak ada kan? Abu betul sungguh ada ya. Daripada dia start enjin kereta, dia balik rumah. Dalam perjalanan dia pulang ke rumah, traffic jam. Contoh ya. Memanglah kawasan kita ni jam. Tapi katakan mungkin rumah kita tu mungkin belah-belah kawasan yang tak berapa nak jam sangat. Biasanya okey je kalau kita keluar balik pukul 5 sampai rumah pukul 6. Tapi nak kata satu hari tu balik keluar pada office pukul 5 sampai rumah pukul 9. Sebab jam teruk sangat. Ya. Tengok-tengok jam tersebut disebabkan siapa? Kan kita rakyat Malaysia ni memang suka tengokkan apa yang berlaku. Dia suka ambil tahu. Kan? Walaupun berlaku sebelah sana yang jam tu, tapi yang sebelah sini pun lagi teruk jam daripada sebelah sana. Kan? Jadi tengok ya. Tengok-tengok rupanya jam tersebut disebabkan ada satu kereta yang rosak di tengah jalan. Kereta tu pula kereta buruk Datsun tahun 60-an. Ya. Kemudian kita pun si Abu ni tadi bila tengok kereta tu rosak, dia mula menyumpah. Lah kereta ni punya pasal, siapalah punya tuan kereta ni, kereta teruk benar rupa dia. Tengok-tengok bila sampai dekat kereta tersebut, ada seorang pakcik tua, ya. Umur dia lebih kurang 90 tahun, duk pegang tongkat, menggigil pegang tongkat, duk tengok enjin kereta yang berasap. Maka kita, Abu ni tadi, dia buka tingkap, dia kata dekat pakcik tadi, "Pakcik, udah-udahlah tu pakai kereta ini. Duduk KL, tukarlah kereta lain." Ya? Pakcik tu kata apa? "Ada aku kisah." Bila dia kata ada aku kisah, Abu ni menyirap darah dia. "Kau sama aku ya." Oleh kerana orang belakang dok horn kereta pin-pin, kita pun tutup tingkap, teruskan perjalanan. Bagaimana keadaan si Abu tu? Keadaan dia marah. Ya? Marah kepada pakcik tadi. Dan dia stres sebab sampai rumah lambat. Bila sampai ke rumah, bila sampai di rumah, isteri tadi sambut dia,
Kemudian isteri pun hidangkan makanan. Suami isteri tanya, kenapa abang balik lambat? Tadi jam tadi teruk. Jom kita makan, lapar dah ni. Nak jadi cerita pula isteri masak, masin berdengung. Ibu tunya masin tunggulah. Abu ni dah lapar, penat pula tu, dengan marah, stres lagi. Dia makan, bila dia makan, dia ludah nasi tu, dia marah ke isteri dia. Kamu ni nak bunuh aku ke apa? Ya, isteri pun jadi kecil hati. Abang ni kenapa marah-marah? Anak pula datang. Ni kita kata ujian ya, bertimpa-timpa ibarat jatuh ditimpa tangga. Anak datang pula, ya daddy, ya orang KL kan daddy kan. Daddy, ya. Apa daddy? Nak iPad boleh. Kita pun numbuk anak kita sebiji. Kamu ni aku tengah marah nak iPad dan nak itu lagi ni. Anak pun merajuk. Kebetulan mak mentua pun sampai. Kan? Dengan pak mentua. Kamu ni kenapa kasar benar dengan anak aku, dengan cucu aku? Ya? Abu ni kata apa? Bapa, you shut up. Oh, punya berani dia. Oi, orang tua tu terkejut dia. Mak mentua pun terkejut. Ya? Jadi tuan-tuan sekalian, apa jadi pada si Abu ni tadi? Hidup dia tenang ke tak tenang? Tak tenang kan? Sebab apa? Jadi kita cari punca ketidaktenangan si Abu ni tadi. Puncanya datang dari siapa agak-agak tuan-tuan sekalian? Daripada pakcik tadilah. Pakcik tu dah punya pasal. Menyebabkan si Abu tu stres. Tapi pakcik tu ada kisah apa-apa ke? Dia tak ambil kisah pun lah. Tak kau lah, aku pun kau tahu masalah kamu. Sekarang ni Abu tadi yang ada masalah, tidak tahu bagaimana nak menguruskan takdir. Boleh tak si Abu itu mengelak ujian yang datang tadi, jam tadi? Dia tak boleh nak elak. Sebab dia tetap akan berlaku. Dia boleh tak elakkan pakcik yang kereta rosak di tengah jalan tadi? Tak boleh. Dia tak boleh nak ubah benda tu. Dia boleh tak nak menjadikan perkara tak berlaku isteri masak masin? Tak. Sebab Allah dah tentukan isteri malam tu akan masak masin berdengung. Anak datang minta iPad, boleh tak kita nak halang benda tu berlaku? Tak boleh. Perkara tu Allah dah tentukan untuk berlaku. Boleh tak kita nak halang pak mentua tak datang pada malam tu? Dia tetap berlaku. Sekarang ni perkara yang berlaku tu tetap berlaku. Persoalannya bagaimana kita nak menguruskannya. Si Abu ni tadi dia menguruskan ujian itu dengan apa? Pandangan mata yang selalu menipu, pandangan akal yang selalu tersalah, yang ketiga pandangan nafsu yang selalu melulu. Tiga-tiga ni ada. Tapi waktu kejadian traffic jam dan pakcik yang kereta rosak tadi, pandangan yang paling dipegang oleh si Abu ni ialah pandangan nafsu. Ya, sifat marah tu dan sebagainya. Baik. Sekarang ni pandangan hati ada tak? Pandangan hati itu tidak ada pada ketika itu. Pandangan hati itu dia letak di bawah sekali. Itulah kesilapan si Abu. Baik, kita tengok pada situasi yang kedua, peristiwa yang sama. Si Abu naik kereta rosak di tengah jalan, pakcik tua di hadapan kereta tersebut melihat asap di depan bonet kereta dia. Kemudian Abu pun buka tingkap, dia kata dekat pakcik tu, pakcik, ya, saya doakan pakcik semoga selamat sampai ya. Saya nak tolong tak boleh, saya dah lambat ni. Tengok dia kata macam tu. Apa jadi pakcik pada orang tua tu? Orang tua tu akan senyum, terima kasihlah doakan pakcik ni. Ya, si Abu pun tutup tingkap, dia kata sian pakcik ni. Ya, macam mana anak cucu cicit dia, isteri muda dia tunggu di rumah tu. Dah umur berapa dah ni? Ya. Tengok ya. Abu kata, ya Allah hari ni walaupun jam ya, tapi Allah nak bagi aku peluang untuk aku zikir banyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah. Siap boleh baca Quran pula dalam kereta. Jam buka handphone dia baca Quran. Ya, tenang tak hidup dia? Tenang. Balik ke rumah dia dalam keadaan yang tenang. Sampai di rumah isteri masak masin. Cerita dia sama, jalan cerita sama, tapi cara menguruskan itu tak sama. Ya, tengok isteri masak masin, Abu kata, ya Allah sedapnya sayang masak malam ni. Betul ke bang? Ya, luar biasa, betul ni. Ya. Macam teringat waktu kita kahwin mula-mula, macam inilah yang masak. Ya ke bang? Ya, sedap betul lah. Betul bang? Apa kata malam ni kita makan dekat KLCC nak? Ya. Betul ke bang? Siap sekarang lah. Ataupun makan kat restoran berbuta KL Tower tu ke? Betul bang? Siap-siap sekarang. Isteri pun seronok, lain macam suamiku malam ni. Ya, ajak makan tempat mahal-mahal. Ya, sebenarnya suami tadi tu nak ngelak air masin tu. Kan? Tapi kerana keadaan tu tenang, dia boleh menguruskan dengan baik. Anak pula datang, Abi nak iPad boleh? Boleh, nak berapa banyak? Punya baik tu lah. Nak berapa banyak?
Kalau boleh nak bagi kawan satu kelas. Tak apa, esok Abi beli berapa kawan kelas? Ada 30 orang. Esok Abi beli 31 iPad. Lebih satu tu bagi kat cikgu sekali. Rupanya ada fair juga dengan cikgu punya. Contoh ya. Baik, kemudian beli banyak duit Abi ni, tak apa, Abi ada kat kredit bank Islam contohnya. Dia pun dapat apa? Lepas tu mak ayah pak mentua datang. Kan? Tanya pak mentua, Allah kedengar kata kereta masuk workshop overhaul ya. Allah, dah sebulan abah pergi jalan kaki pergi masjid. Allah, susahnya. Esok kita pergi showroom BMW ya. Betul ke ni? Betul. Yang kereta lama tu kita trade in je lah. Udah lah tu, ya. Ambil BMW sebiji. Banyak duit kamu? Apa? Financing bank Islam ada katanya. Ya, mak mentua pula tengok mak pakai gelang getah je rupanya. Gelang mana gelang? Gelang getah panggil ya. Orang tak main lah ni pakai pulut apa? Pulut dakap ke apa kan? Mak teringin mana pulut dakap tu. Tak apa, esok kita pergi Habib jual ya. Malam tu orang tu mengigau je Habib. Sebab nak pergi Habib jual esok dah. Jadi ceritanya apa jadi pada Abu ketika itu? Abu yang pertama tadi dia memang tak tenang. Isteri tak suka dengan dia, sedih. Anak pun sedih dengan dia. Pak mentua, mak mentua pun balik tak suka dengan menantu dia. Sebab apa? Sebab Abu gagal menguruskan ujian itu. Abu yang kedua tadi, isteri sayang kat dia. Anak pun sayang kat dia. Pak mentua dan mak mentua pun sayang dekat dia. Padahal jalan ceritanya sama. Abu yang pertama hidup tak tenang. Abu yang kedua hidup tenang walaupun dua peristiwa yang sama. Sebab dia tahu nak menguruskan takdir itu. Caranya bila dia tengok pakcik tadi yang rosak kereta, dia terus bersangka baik dengan Allah. Dia terus positif dengan apa yang berlaku. Oh, ini ujian Allah bagi aku, ada masa untuk aku zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah. Tenang hidup. Sampai di rumah isteri masak, sebab ketenangan tadi itu menjadikan dia tahu untuk menguruskan ujian itu dengan baik. Sebab itu pandangan hati itu yang hakiki. Bermaksud si Abu tadi yang kedua ini, dia berjaya menyelesaikan melihat ujian itu dengan pandangan hati. Sebab dia memiliki hati yang bersih. Ini hati bersih inilah kita nak cari pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sikit ya, apakah musibah tanda akhir zaman. Nampak ke? Nampak ya, walaupun tulisan dia kecil sikit ya. Baik, ini kita tengok ini sabda Nabi SAW daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata. Sebenarnya ada kisah menarik juga Auf bin Malik ini, tapi saya tak nak ceritalah ya. Auf bin Malik ni ada cerita yang menarik juga sebab dia adalah antara kisah turunnya wahyu surah At-Talaq ayat 2 dan 3, iaitu ayat 1000 dinar. Ya, ada kisah menarik tentang Auf bin Malik ni, sahabat Nabi ni. Tapi cerita dia panjang. Saya tak ceritalah kisah sebab tak ada kena-mengena dengan topik kita. Baik, Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menemui Nabi SAW ketika terjadinya perang Tabuk. Dan baginda sedang berada di dalam sebuah khemah yang terbuat daripada kulit. Lalu baginda SAW bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat, iaitu yang pertama kata Nabi SAW, kematianku. Kewafatan Nabi itu adalah tanda akhir zaman. Bermakna kita ni tanda akhir zaman dah lama dah ya. Selepas kewafatan Nabi itu tanda bermulanya akhir zaman. Ya, sebab setelah kewafatan Nabi banyak ujian datang menimpa. Ya, selepas kewafatan Nabi tengok apa berlaku? Berlakunya ya murtad yang banyak. Pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, ramai yang murtad. Ramai yang tak nak keluar zakat. Ya. Pada zaman Sayyidina Umar pun ujian lain pula datang. Ya. Pada Sayyidina Uthman ya, akhirnya sampai dibunuh. Ya. Sampai zaman Sayyidina Ali lagi banyaklah ya, sehingga kan berpecah jadi puak Syiah dan sebagainya. Bermaksud tanda awal akhir zaman ni ialah setelah kewafatan Nabi SAW. Baik, itu yang pertama. Habis kat situ. Yang kedua iaitu pembebasan Baitul Maqdis. Ya. Jadi ini sebenarnya telah berlaku pada zaman khalifah sebelum ini ya, pada zaman Sayyidina Umar,
Umar Abdul Aziz dan sebagainya, tapi sekarang ni ditawan semula dan mungkin akan berlaku pula akan pembebasannya seterusnya. Ya. Bermaksud peristiwa yang kedua ni pun telah pun ada dan mungkin akan berulang lagi. Pembebasan ni bakal menjelang tiba, kita tak tahu bila. Ya. Kemudian yang ketiga ini saya highlightkan, iaitu kematian yang menyerang kamu sekalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati tiba-tiba. Kambing ni dia susah nak jaga daripada lembu. Ya. Sebab tu siapa jaga kambing sebenarnya lagi baik pada bela lembu lah. Sebab apa, kambing ni dia nakal sikit tapi susah nak jaga daripada lembu. Saya tahu saya tanya kawan-kawan yang jaga lembu, yang pernah ada jaga lembu, dia kata lembu senang jaga, kambing susah sikit nak jaga. Dia manja tapi dia cerdik sikit. Kambing ni dia seronok, kalau orang suka dia seronok bela kambing, ya. Boleh buat kawan lah orang kata. Tapi kambing ni dia ada penyakit yang boleh, kalau kena diserang penyakit tu boleh mati ramai-ramai gitu. Ya. Jadi Nabi kata kematian yang menyerang kamu sekalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati tiba-tiba. Berlaku tak? Berlaku. Hari ni banyak, ya. Ada dalam hadis yang lain ada Nabi sebut, ya, tanda akhir zaman kematian yang mengejut. Ya. Fajaah, ya, yang bukan kematian yang tiba-tiba. Banyak tak hari ni? Banyak. Semalam sihat tiba-tiba meninggal dunia. Semalam sihat tiba-tiba dengar, ya, kapal terbang terhempas. Ya. Kematian yang ramai dan mengejut. Kan? MH370 lagi apa, ya, Air Asia itu hari, dan banyak. Ya. Jadi maksudnya perkara tu dah berlaku tandanya. Dan kematian yang menyerang tiba-tiba ni baru kita lihat dalam suasana COVID-19 baru ni. Ya? COVID-19 baru ni kan berlaku kematian yang mengejut tiba-tiba. Allah kan. Cuma kita di Malaysia ni okey lagi. Baik tuan-tuan sekalian, bermaksud COVID ini memang menunjukkan lagi, menguatkan lagi bahawa ini adalah tanda akhir zaman. Ya. Wallahu alam. Cuma ialah kalau kita tanya ustaz, bila kalau ni macam mana, kan ada orang tanya macam ni COVID-19 ni memang kita nak kiamat dah ke? Sebab itu hari viral awal tahun itu hari, bulan Ramadan tahun 2020 ni adalah akan berlaku kiamat. Sebab pada bulan Ramadan kali ini dia apa, ya? Ada hari Jumaat apa kan? Yang itu hari viral juga pasal benda ni. Akan keluar bunyi yang pelik-pelik pada pertengahan Ramadan ke apa? Ya, yang jatuh pada hari Jumaat. Maksudnya kita wallahu taala alam, peristiwa kiamat ni dia adalah rahsia Allah. Ya, perkara-perkara ghaibiyat. Tak boleh, kita tak tahu tarikhnya bila. Dan Nabi sendiri pun kalau nak kata orang yang paling tahu sepatutnya Nabi. Tapi Nabi sendiri pun tak tahu. Nabi hanya menyebutkan tanda-tanda je. Dan Nabi SAW tidak memfokuskan sangat pada tanda-tanda tu. Cuma hanya sebagai persediaan tanda-tanda itu. Dan perkara yang paling utama yang Nabi tekankan ialah apakah persediaan kita. Seorang Arab Badui datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, bilakah, ya, mata as-sa'ah? Ya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Soalan tu ditanya oleh Arab Badui. Dan Nabi tak marah Arab Badui. Kenapa Nabi tak marah? Sebab dia orang Arab pedalaman. Kalau sahabat rapat Nabi, orang kanan Nabi Umar ke Abu Bakar ke yang tanya, mungkin Nabi dah marah dia. Tapi Arab Badui ni tak marah. Sebab apa? Sebab Nabi tahu dia tak berapa rapat dengan Nabi. Orang Arab pedalaman ni kadang-kadang jumpa Nabi, dia jarang-jarang jumpa. Tetapi Nabi ni cerdiknya Nabi, bijaksananya Nabi, sebab Nabi tahu soalan tu tak layak untuk ditanya. Bilakah berlaku kiamat? Tapi Nabi tak marah sebab dia Arab Badui. Cuma Nabi pusing balik, Nabi kata apa? Apakah persediaan kamu untuk kamu berhadapan dengan hari kiamat? Nabi ajar kepada Arab Badui ni, inilah soalan yang patut kamu tanya. Tapi Nabi tak marah kat dia lah. Apakah persediaan kamu untuk berhadapan dengan hari kiamat? Dan Nabi tak jawab tarikh dia. Ya? Nabi jawab persediaan. Nabi tanya persediaan. Arab Badui ni kata apa? Ya Rasulullah, di saat ini kalau nak ditanya tentang ibadah aku, solat aku, puasa aku, minta maaf cakaplah, aku rasa aku tak layak lagi, tak bersedia lagi. Tapi yang aku ada di saat ini ialah aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW bersabda, ya, Al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya hari kiamat nanti.
Maka Arab Badui ni pulang dengan keadaan yang senyuman. Tadi datang dalam keadaan yang berkerut muka sebab bimbangkan hari kiamat, bila kiamat ni kan. Tapi pulangnya dengan keadaan dia gembira. Kerana apa? Nabi kata, engkau akan bersama dengan aku di hari kiamat kelak. Jadi dekat situ maksud Nabi nak bagi tahu kepada kita, persoalan kiamat bila itu tak penting. Dan soalan itu tak layak dan buang masa. Tetapi perkara yang paling utama yang perlu kita fikirkan, aku ni dah bersedia ke belum? Tanda-tanda ini adalah sebagai Nabi persediaan kuat, untuk kata apa? Persediaan rapi untuk kita bertemu dengan hari kiamat. Jadi tengok, bila datangnya COVID-19, itu sebagai tanda kuat lagi, oh kita sudah hampir kepada kiamat. Bila berlaku, wallahu alam. Sebab tanda, kalau kita tengok tanda kiamat, tanda besar kiamat ni sebenarnya belum nampak. Wallahu alam, antaranya bila kedatangan Imam Mahdi. Sebagai ulama kata, kedatangan Imam Mahdi itu adalah tanda kiamat besar yang maknanya dekat sangat. Tapi dekat sangat pun tak dekat, dia tempoh panjang juga, ya. Sebab selepas kematian Dajjal, ya, akan ada tempoh yang panjang dalam keadaan semua orang aman, gitu, ya. Jadi wallah, saya rasa mungkin kita tak sempat kot, ya. Barangkali kita tak sempat, ya. Adakah Imam Mahdi dah ada? Wallahu taala alam. Itu susah kita nak jawab, ya. Perkara ni perkara yang panjang lebar dan banyak pendapat para ulama. Cuma balik kepada kita nak sebut, kematian yang menyerang kita secara tiba-tiba ni musibah, tanda akhir zaman, dan menjadi penguat kepada kita, aku kena lebih kuat persediaannya. Kemudian yang keempat, melimpahnya harta benda sehingga ada lelaki yang diberi 100 dinar namun masih marah kerana rasa kurang. Itu ada tak? Mungkin hari ni kan, nilai mata wang kita pun semakin kecil kan. Maka dulu kalau kita kata RM100 tu banyak dah, kan? Sekarang ni kalau bagi 100 tu rasa tak ada apa-apa kan. Pergi shopping tu, kalau pergi supermarket ke apa, kadang-kadang beli kedai runcit pun, ya, RM100 tak nampak apa sangat pun, kan. Tak nampak apa sangat. Tapi tengok, ya, dulu kalau bagi 100 boleh makan sebulan kot, kan. Sekarang ni jadi kalau kita walaupun dibayar 100 dinar sekalipun, dia rasa marah sebab rasa kurang. Mata wang kita rasa sikit-sikit kan. Ini pun tanda-tanda akhir zaman. Kemudian yang kelima, ini saya highlightkan juga, dua perkara ni kita akan tengok dengan lebih dekat lagi, iaitu Nabi SAW berkata, timbulnya fitnah sehingga tidak ada satu pun rumah orang Arab. Dalam riwayat lain dikata rumah orang Islam, ya. Maknanya orang Arab termasuklah orang Islam, termasuklah kita. Hadis ni termasuk kita juga. Timbulnya fitnah sehingga tidak ada satu pun rumah orang Islam, melainkan ia akan memasukinya. Fitnah ini akan masuk dalam rumah kita. Banyak benda masuk rumah kita lah ni kan. Banyak benda masuk. Fitnah ni apa maksud dia? Fitnah ni maknanya ujian. Ya, fitnah ni maksudnya ujian. Ujian apa? Macam-macam ujian. Sihir lah masuk rumah kita, ya, gangguan rumah kita. Lain daripada itu lagi kan, maksiat masuk rumah kita, ya. Tambah pula hari ni ada channel TV dan sebagainya. Itu mana kita kata itu ujian lah tu. Masuknya apa nama, kan hari ni boleh tengok rancangan. Bukan itu saja lah, ni ada YouTube pula, kan. YouTube pula. YouTube tadi tu lah, tengah-tengah tengok ceramah agama ni, tiba-tiba keluar pula iklan, kan. Iklan kan, macam-macam pula jenis iklan tu. Iklan yang pelik-pelik pun ada. Bayangkan tengah tengok ceramah agama tu, mari keluar iklan kat situ. Jadi tinggal lagi nak klik iklan ke ataupun tak nak. Jadi tengok ujian tu banyak. Datang pula ini dan sebagainya. Bermaksud dekat sini bukan itu saja, daripada fitnah yang masuk rumah kita ni termasuklah perkara-perkara haram. Itu pun boleh jadi juga. Dan kita akan sebutkan nanti insya-Allah. Dan tanda akhir zaman, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari ini, akhir sekali perjanjian yang akan berlaku antara kamu sekalian dan bangsa kulit kuning, yakni Bani Al-Asfar, iaitu Rom, ya. Ini orang Kristian lah. Lalu mereka akan mengkhianati perjanjian tersebut dan mereka akan datang menghadapi kalian di bawah 80 panji-panji perang. Di bawah setiap panji pula terdiri daripada 12,000 tentera. Ya wallahu alam, mungkin ini telah pun berlaku dan bakal berlaku. Jadi saya nak fokus pada dua perkara, iaitu nombor 3 dan 5. Dan kita tengok tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, setakat ni okey ke? Ada soalan ke? Okey, ya. Baik, seterusnya kita pergi pada sebab musibah. Apa punca musibah?
Tadi di awal tadi saya buka dengan ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Surah Ar-Rum 41. Tengok apa kata Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Maknanya telah timbul kerosakan dan bala bencana di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian itu kerana Allah Ta'ala hendak merasakan kepada mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Baik, Ar-Rum 41 ini jelas kepada kita, menunjukkan kepada kita, dalil ini jelas kepada kita, kerosakan ataupun musibah ataupun ujian yang datang melanda kita disebabkan kita, bukan disebabkan zalimnya Allah, tidak. Mungkin ada orang terfikir pada waktu Covid itu hari, kenapa Allah turunkan begini? Ya, habis aku sampai kena buang kerja. Habis ekonomi habis, ya. Maka ada orang memperhatikan, kenapa Allah ni zalim? Kenapa orang Islam lagi kuat ujian dia? Ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, zalim tadi bukan sebab Allah itu yang zalim, tetapi berlakunya ujian itu disebabkan kita yang zalim pada diri kita. Tengok Allah kata apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kalau kita perhatikan pada perkataan al-fasadu, zahara al-fasadu, makna fasad ini ialah kerosakan. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu lah, maksud al-fasad ni kerosakan. Makna rosak ni apa? Ulama tafsir memberikan banyak maksud kerosakan. Antaranya disebutkan maksud kerosakan itu ialah hilangnya keberkatan. Ya, tanaman tak jadi. Kemudian apa? Hujan tak turun. Kemarau, itu pun dimasukkan sebagai kerosakan. Sebagai ulama tafsir kata begitu. Kemudian saya menarik juga kata Abdul Rahman As-Sa'di, seorang ulama, mengatakan makna kerosakan ini boleh jadi kerosakan dalam keluarga kita. Bila mana kepincangan dalam rumah tangga tu maknanya kerosakan. Ya, boleh jadi kerosakan dalam rumah tangga kita, boleh juga. Anak tak taat pada mak ayah dia, itu satu kerosakan juga. Kalau anak tak dengar cakap mak ayah, itu mungkin bukan ialah satu ujian, tapi ujian itu mungkin disebabkan tangan kita ataupun dosa-dosa kita. Dan lagi apa? Ya, kerosakan ini antaranya Ar-Raghib Al-Isfahani mengatakan makna kerosakan ini ialah sesuatu yang keluar daripada keseimbangan. Contoh ya, sebab makna kerosakan ini sangat luas. Contoh, bila Allah bagi kita kesenangan, ya, seimbangnya iaitu kita makin mensyukuri nikmat Allah. Itu maknanya seimbang. Kalau keluar daripada keseimbangan, Allah bagi nikmat banyak, kita semakin jauh daripada Allah, itu maknanya kerosakan tu. Walaupun nampak hidupnya senang, makin senang, tapi rupanya kerosakan telah berlaku atas dia. Sebab sepatutnya keseimbangan, bila Allah bagi nikmat, dia semakin dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya kalau dia berlaku, bertambah nikmat, dia semakin jauh daripada Allah, itu maknanya kerosakan. Ataupun contoh dalam keluarga rumah tangga, bila berkahwin satu pasangan, seimbangnya semakin bahagia. Bila dapat anak, semakin bertambah kebahagiaan. Dapat cucu, semakin bahagia. Itu maknanya seimbang. Tapi kalau setelah berkahwin, ya, tak rasa bahagia, tak dapat sakinah, mawaddah, rahmah, maknanya kerosakan. Sebab dia telah keluar pada keseimbangan. Dapat anak lagi sakit kepala. Dapat cucu pula menyesal pula aku kahwin dulu. Kalau aku tak kahwin dulu, tak ada cucu lah ni. Dia menyesal pula gitu ya. Jadi tengok tuan-tuan dan puan sekalian, bermaksud di sini kerosakan juga berlaku setiap apa yang keluar daripada keseimbangan, itu maknanya kerosakan. Makan kelawar tu,
Makan kelawar tu kerosakan lah tu. Kan? Sebab siapa suruh makan kelawar? Siapa suruh makan ular? Kan? Jadi kita tengok ialah ular ni binatang-binatang yang dalam Islam, hukum fiqh kita pun dah cerita dah. Binatang yang boleh dimakan, ciri-ciri binatang tak boleh dimakan, yang boleh dimakan dah. Ya. Jadi kita follow je lah. Sebab tu kita kata hikmah jugalah COVID-19 ni orang nampak kenapa orang Islam tak makan biawak. Kenapa Islam mengharamkan makan binatang ular, binatang-binatang yang ada kuku tajam dan sebagainya. Ya, sebab inilah hikmah dia. Bermakna insya-Allah kita mengharapkan lebih ramai orang nampak Islam ni agama yang sangat orang kata yang terbaik untuk umat manusia. Ya. Jadi tengok ya, makan binatang itu, kerosakan tu berlaku disebabkan siapa? Manusia. Allah turunkan bala ujian ini, COVID-19 ni, bukan kerana Allah itu zalim, tetapi kita yang melakukan kezaliman. Manusia itu sendiri. Contoh tuan-tuan sekalian ya. Okey. Katakan kita ada jiran kita. Ya. Jiran ni, bila kita nampak jiran ni tukar kereta baru, kita tukar kereta baru. Bila jiran ni beli TV baru, kita beli TV baru. Bila jiran ni beli sofa baru, kita tukar sofa baru. Kita tak puas hati dengan jiran tu. Ya. Satu hari berlakulah perang besar, perang mulut dengan jiran tadi. Aku tak puas hati dengan kamu. Bergaduh, perang mulut ni akhirnya kita ambil satu kayu, kita pukul kepala jiran tu. Puas hati aku, mati jiran tu. Contoh ya. Nauzubillah min dzalik. Mati jiran tu. Jadi kita pun didakwa atas kesalahan membunuh. Waktu kita didakwa, kita kata apa? Tuan Hakim, bukan saya yang bersalah. Habis itu siapa yang bersalah? Yang salah itu tangan saya. Sebab tangan saya yang pukul dia, bukan saya. Jadi hakim kata, awak ni tak apa sihat ke? Kan? Sebab apa? Tangan tu tangan siapa? Tangan saya lah. Jadi dakwalah tangan saya. Boleh kita kata macam tu? Tak boleh. Jadi perkataan ayat ini boleh kita sebutkan Allah kata disebabkan tangan manusia, perbuatan manusia. Tangan ini dia adalah alat. Alat yang digerakkan, dan tangan dan kaki kita bergerak boleh jadi juga disebabkan hati kita. Kenapa tangan nak mencuri? Sebab tangan itu buat disebabkan hati yang suruh, ya, fikiran hati kita yang suruh. Ya. Kenapa kita menipu? Mungkin disebabkan hati masalah. Jadi si hamba Allah tadi dipukul jiran tadi, walaupun tangan bergerak ambil kayu pukul kepala jiran tadi sehingga jiran tu mati, tangan ini bergerak disebabkan hati yang rosak. Sebab hati dia ada dendam kesumat. Hatinya ada perasaan benci, dendam, ya, dan sebagainya. Maka kerana hati yang rosak itu menyebabkan tangan dibuat benda yang tak sepatutnya. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut, berlaku kerosakan ini bukan sebab siapa? Sebab hati kamu yang bermasalah. Hati manusia. Kenapa hidup kita tak bahagia? Sebab hati kita rosak. Kenapa hati rosak? Itu banyaklah punya faktor-faktor dia. Antaranya, ya, kerana kita jauh daripada Allah Ta'ala. Kerana kita tak ikut apa yang Allah Ta'ala perintah dan sebagainya. Bermaksud dekat sini, kerosakan itu berlaku disebabkan tangan-tangan manusia. Dalam hadis, ya, dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, hadis kursi ini hadis melalui lisan Nabi, tetapi maksud dia daripada Allah Taala. Ataupun ulama mengatakan maksud hadis kursi ialah firman Allah yang tidak terkandung dalam Al-Quran. Dia firman Allah tapi tak ada dalam Quran. Nabi menggunakan lisan Nabi, olahan dengan lisan Nabi. Baik. Dalam satu hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hadis tu panjang, ya, hadis tu panjang. Tapi awalan hadis itu Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri aku. Tengok ya. Allah menggunakan kalimah aku mengharamkan kezaliman atas diri aku. Sedangkan haram atas Allah ni tak layak pun. Perkara halal haram ni untuk kita je. Untuk Allah Ta'ala tak ada halal haram. Ya? Tetapi Allah menggunakan kalimah itu, aku mengharamkan kezaliman atas diri aku. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka sifat zalim ni. Allah benci sungguh. Dan tak layak bagi Allah. Dan Allah Ta'ala kata apa?
dan aku mengharamkan juga sifat zalim ini atas diri kalian, atas diri kita lah hamba-hambanya. Maka janganlah kamu menzalimi antara satu sama lain. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, kalau Allah itu tak zalim, kenapa dibuatnya neraka tu? Kan? Dah tahu Allah tu sifatnya penyayang, pengasih, pengampun dan sebagainya. Dah kenapa pula dibuatnya neraka tu? Maknanya Allah ni adalah sifat zalim, dia kata gitu. Mana boleh kita kata macam tu? Allah tu tak zalim. Sebab tak layak bagi Allah itu zalim. Habis tu kenapa ada neraka? Macam mana jawab? Baik tuan-tuan dan puan sekalian, Allah menciptakan neraka itu bukan kerana Allah zalim. Ya. Sebab dia macam ni analoginya kan. Saya ada anak. Saya ayah dan anak saya lah kan. Okey. Saya kata dekat anak saya, Long, Abah Abi beli rotan ni. Saya beli rotan dan saya mengantungkan rotan tu di rumah saya. Saya beli rotan dan saya gantung rotan di rumah saya. Adakah tuan-tuan nak kata saya zalim? Saya zalim ke? Ayah yang zalim ke? Saya tak rotan anak saya pun, saya beli rotan dan saya gantung je. Zalim ke? Tak zalim. Lalu saya kata dekat anak saya, Long, Ngah, Alang, ya. Ni Abi beli rotan ni. Siapa yang tak solat, Abi rotan. Contoh ya. Siapa yang menipu, Abi rotan. Ya. Ataupun siapa yang tak solat lah ya. Sebab Nabi ada sebutkan hadis kalau umur 10 tahun tak solat, boleh rotan untuk mendidik. Kalau siapa tak solat, Abi rotan ya. Jadi kena solat. Kalau Abi tahu tak solat, nanti Abi rotan. Adakah saya zalim bila kata macam tu? Tak. Kemudian bila anak saya tak solat, dia dah umur 15 tahun dah tak solat, saya pun rotan dia. Rotan tadi bukan kerana saya marah, sebab saya marah kerana perbuatan dia tak solat tu. Ya? Saya marah bukan sebab anak saya marah perbuatan dia tak solat tu. Jadi saya rotan dia supaya nak berubah, nak jadikan dia orang yang tak meninggalkan solat. Adakah saya dianggap zalim? Sebab apa? Sebab saya dah bagi peringatan dah kat dia. Kalau siapa yang tak solat, Abi rotan. Maknanya begini, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraka, Allah bagi tahu kat kita, aku buat neraka ni. Siapa yang buat baik aku masuk syurga, siapa yang buat jahat masuk neraka. Allah bagi tahu dah. Siapa yang tak solat ini balasannya, siapa yang ambil riba ya, ini balasannya dan sebagainya. Baik, Allah dah kata dah. Allah dah bagi peringatan dah. Kemudian kita pun buat tak solat, buat maksiat dan sebagainya. Maka dicampakkan ke dalam neraka. Adakah Allah itu zalim? Tak. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu awal dah. Aku kan dah bagi tahu dah, jangan buat begini. Aku bagi tahu ni sebab supaya kamu jadi baik. Yang kamu pergi merosakkan zalim pada diri sendiri itu kenapa? Sekarang ni aku bagi balasan kamu. Tak nak dengar cakap. Bermaksud bukan Allah tu zalim. Yang zalim tu diri kita. Saya rotan anak saya tadi, bukan saya zalim sebab anak saya tu zalim pada diri dia. Maka diterimalah akibat. Sebab peringatan telah diberikan, tapi dia tak nak follow. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala tak layak sifat zalim. Dan hadis qudsi itu panjang. Allah kata, aku yang bagi kamu hidayah, ya, maka mintalah hidayah tu pada aku. Asalnya kamu ni ya, tidak ada makanan, aku yang bagi makan pada kamu. Allah Ta'ala sebut kat situ, hadis itu panjang. Dan akhir sekali Allah kata apa? Sesungguhnya apa yang baik itu ya, ucapkanlah alhamdulillah. Tapi kalau keburukan itu menimpa kamu, maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkanlah diri kamu yang telah melakukan kezaliman. Ya, hadis itu hadis sahih riwayat Muslim tak silap saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tengok ya, kita dah jelas kat sini sebab musibah tu disebabkan kita. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kita nak sebut sikit tentang doa elak musibah. Ini kita mungkin tuan-tuan dah amalkan, dan ini sebagai kita kata boleh kita amalkan doa ini. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi, hadis yang sahih. Ini kalau kita tengok doa ni, yang pertama ni ada dalam maksurat ada, ataupun dalam zikir pagi dan petang ada. Ya, kalau siapa yang dah selalu amalkan maksurat, zikir pagi dan petang, akan jumpalah doa ni. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi SAW bersabda, ya,
siapa yang baca doa ini, nescaya tidak akan berlaku perkara yang memudaratkan kamu. Kalau dibaca pada waktu petang selepas asar ataupun pada waktu maghrib, maka dia tak akan berlaku perkara yang memudaratkan secara mengejut pada malamnya, insya-Allah. Siapa yang baca pada waktu pagi, daripada pagi sampailah ke petang, dia akan Allah pelihara dia, mudah-mudahan. Tapi baca dengan penuh keyakinan, ya. Amalan ni, doa ni semua orang boleh baca, ya. Tapi mungkin dari segi keberkesanan tu mungkin tak sama antara orang ni dengan orang tu. Contohnya tuan-tuan sekalian, ya. Kita bila kita keluar rumah, apa doa kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Okey. Kenapa kita baca doa tu? Ya. Saya nak pergi nampak kat sini, bila kita buat satu amalan dengan kita tahu fadilat dia, lebih baik daripada orang yang tak tahu fadilat dia. Ya. Tapi ada orang kata, Ustaz, kenapa kita nak tahu fadilat? Nanti kita ni tak ikhlas beramal. Ya. Itu kalau dah kita sampai makam wali. Wali Allah ya, dia tak perlu fadilat dah. Sebab dia buat tu memang kerana dia cintakan Allah. Tahap saya ni, tuan-tuan mungkin wali Allah lah, ya. Saya bukan. Kalau kita kata manusia biasa, memang kita, kalau kita tak tahu fadilat, memang tak seronok buat. Macam kita dah kerja, ya, bos kata bulan ni naik bonus, kita pun semangat kerja kan, sebab dah tahu dah apa yang kita akan dapat. Sebab tahap manusia macam tu. Saya lah, ya. Jadi kita bila kita tahu, oh Nabi dah kata, siapa keluar rumah dia baca Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nabi kata 3 perkara yang dia akan dapat. Yang pertama, hudita wa kufita wa wuqita. Kamu akan diberikan hidayah, kamu akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala rezeki kamu di luar rumah, dan kamu akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. 3 benda ni kita akan dapat. Sebab itu bila kita keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah, 3 benda ni kita kena faham. Oh, Allah akan bagi aku hidayah di luar rumah, Allah akan pelihara, Allah akan kurniakan rezeki yang berkat, Allah akan pelihara aku, insya-Allah. Bermakna kita keluar tu lebih confident, lebih bergantung dengan Allah berbanding dengan orang yang keluar dia baca doa tu tapi dia tak tahu apa-apa. Kenapa baca doa tu keluar rumah? Tak tahulah, dah saya belajar itu doa keluar rumah, baca je lah. Ya. Maksudnya keberkesanan tu tak sama. Kebergantungannya, orang yang tahu tu lebih tinggi kebergantungan dia. Orang yang tak tahu fadilat dia hanya baca je. Dia macam kita baca surah Al-Fatihah lah dalam solat kita. Semua orang solat. InsyaAllah kita semua solat. Tapi orang ni solat tak sama dengan orang yang kedua. Orang yang pertama solat, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia sekadar baca. Macam ibarat burung kakak tua yang bercakap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanya kakak tua, kamu faham ke Assalamualaikum tu apa? Dia giling kepala. Dia tak faham. Dia hanya tahu bercakap. Kan? Macam burung kakak tua lah. Kita boleh ajar dia cakap, tapi dia tak faham apa pun dia cakap. Jadi kalau orang solat tak faham maksud dia, macam solat kakak tua, burung kakak tua lah. Tapi kalau orang yang kedua solat, dia tahu maksud dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bukan sekadar tahu terjemahan, tapi dia faham maksud tu. Oh, Allah ni begini. Dia tahu tafsirannya dan sebagainya. Lebih kualiti solatnya daripada orang yang pertama. Padahal dua tu orang solat. Kalau kualiti solatnya, hidupnya lebih berkat daripada orang yang pertama. Ya? Hidupnya lebih tenang daripada orang yang pertama. Jadi sebab tu bila kita baca doa ni dengan penuh keyakinan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi kata kalau nak baca doa ni, Allah akan tidak memudaratkan aku, insya-Allah, dengan keyakinan kita. Itu doa kita bacakan. Kemudian ini hadis yang seterusnya, next, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim 3 marrat lam tusibhu faj'ah ya bala'in hatta yusbih wa man qalaha hina yusbih 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Maknanya sesiapa yang baca doa ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dah selalu baca dah doa ni kan? Dah hafal dah insya-Allah. Nabi kata siapa duk baca doa ni, ya, ketika sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa balak yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Maknanya kalau dibaca di waktu malam,
ataupun selepas asar dia baca doa ni 3 kali, dia tidak akan terkena bala yang datang secara mengejut, ya, sehinggalah ke subuhnya. Dan barang siapa membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba hinggalah ke petangnya. Ya, hadis ni hadis riwayat Abu Daud. Kita baca pagi 3 kali, malam 3 kali. Insya-Allah kita dijauhkan daripada bala yang datang secara mengejut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dia baca ni dengan penuh keyakinan lah. Baik, itu yang doa yang kedua. Doa yang ketiga yang seterusnya, ini untuk lebih fokus kepada COVID-19 yang melanda kita. Radio pun selalu baca doa ni kan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Boleh tak kita baca sama-sama? Ikut saya lah. Allahumma inni a'udzu bika minal baras. Baras ya, dengan huruf sad, bukan sin ya, baras, tebalkan. Minal baras wal junun wal judham. Zam tu huruf zal, dengan zai, jangan tebalkan zai tu, zal. Wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa min sayyi'il asqam. Asqam ni huruf qaf, asqam. Okey ya, ini doa kita boleh baca. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata doa ini kalau siapa mengamalkan, insya-Allah tidak terkena penyakit-penyakit yang pelik. Maknanya ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak. Baras tu penyakit sopak lah. Ya, mungkin kita lah ni dah tak berapa nak ada penyakit sopak ni ya. Wal junun, yang ni penyakit gila. Kan hari ni banyak orang tekanan kan, sampai boleh kena gila. Jadi kita minta jauh daripada penyakit gila-gila ni kan. Gila-gila tak apa, jangan gila. Ada beza tu kan. Gila-gila tu ialah gurau-gurau kan. Wal juzam wal junun, penyakit gila, minta jauh daripada penyakit gila kan. Wa min sayyi'il asqam, ini dia, daripada penyakit yang buruk. Penyakit-penyakit buruk ni penyakit contohnya COVID-19, penyakit-penyakit yang berbahaya. Kita minta baca doa ni kalau kita dok menjadikan amalan kita setiap kali solat, mudah-mudahan tapi baca dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebergantungan dengan Allah. Insya-Allah Allah akan pelihara kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu 3 doa yang kita boleh amalkan setiap kali solat boleh, terutamanya kalau kita ikut hadis tadi, doa yang kita kena kita wajibkanlah tadi kita baca pagi dan petang, bismillahilladzi la yadurru tadi. Kemudian doa a'udzu bikalimatillahi tammat, itu diamalkan pagi dan petang. Tapi kalau doa yang elak penyakit berbahaya ni boleh kita amalkan setiap kali solat pun boleh. Adapun 3-3 ni nak baca setiap kali solat pun tak apa, lagi bagus. Ya. Baik ya, kita yakin dengan doa yang diajar Nabi itu lebih baik. Boleh tak kita doa kita sendiri? Boleh. Ya, tak salah pun, sebab doa ni apa saja yang baik kita boleh minta. Tapi kalau kita baca doa yang diajar Nabi, itu lebih keberkatannya. Baik, yang terakhir seterusnya ya. Kemudian saya pergi pada tanda akhir zaman yang seterusnya, iaitu timbulnya fitnah sehingga tidak ada satu pun rumah orang Arab ataupun dalam riwayat lain mengatakan rumah orang Islam, melainkan ia akan memasukinya. Yang ni saya nak fokuskan, banyaklah ujian tu macam saya sebutkan tadi, YouTube lah ya, pornografinya, dengan pendedahan auratnya, ini semua masuk ni. Dan selain daripada itu termasuk juga dalam bab riba ni ya. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Riba ni dalam hadis yang lain Nabi ada sebut ya. Tengok next punya slide. Tengok ini pun antara fitnah akhir zaman. Nabi kata apa? Harta riba tu wujud di mana tempat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Tengok tu. Kalau ia tak makan secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Tu dia. Kita tak secara langsung, saya tak ambil, tapi debu-debu tu ada juga kena. Saya tak ambil riba ni. Tapi mungkin ya, kontraktor yang buat rumah tu, dia buat rumah kita kan, kontraktor tu kita pun tak tahu siapa kontraktor tu. Pemaju tu ataupun kontraktor tu buat rumah kita, dia tak ada duit, dia pergi pinjam dengan duit, ada modal ni daripada bank konvensional contohnya.
maka dia buat rumah kita. Memang kita nampak benda tu secara tak langsung lah kan. Kita pun tak tahu dia dapat duit mana. Cuma debu-debu tu ada jugalah kena kat kita. Debu-debu tu ini tanda akhir zaman lah. Debu-debu tu kena kita. Saya tak ambil, tapi ya, sikit-sikit tu kena juga kat kita. Payah nak lari lah ni kan. Maka sebab tu Nabi kata, akan akhir zaman begitulah akan berlaku. Ya. Boleh kata sama ada secara langsung kita ambil ataupun secara tak langsung pun boleh jadi juga. Mungkin jugalah kita nak, kalau kita duk perhati balik kita ni semua, masuklah saya sendiri bukan. Mungkin debu-debu tu ada juga kita kan. Cuma kadang-kadang kita tak perasannya. Debu-debu tu mungkin ada. Kalau bukan kita, mungkin isteri kita kan. Kalau bukan isteri kita, mungkin anak-anak kita. Ya. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, maka inilah benarlah kata Nabi, ya ini akhir zaman. Kita tengok sikit apakah bahaya ataupun akibat riba ini. Ini antara peristiwa akhir zaman yang ini pun ujian bagi kita. Dan perkara ni nak lari pun kita kata kita kena usaha untuk lari daripadanya semampu yang boleh. Nak lari 100% wallahu ta'ala alam, mungkin ujian beratlah bagi kita. Tapi sekadar kita kata atas keimanan, ketakwaan kita pada Allah, kita kena usahalah sedaya upaya untuk kita mengelakkan ia. Baik. Apakah bahaya ataupun bahana riba ni? Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Hilangnya keberkatan pada harta. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat maknanya yamhaqullahu riba, Allah telah menghapuskan riba secara total. Wa yurbis sadaqat, Allah menyuburkan sedekah. Sistem keberkatan dalam Islam ni ialah sistem sedekah. Tapi orang tak berapa nak nampak sangat. Sebab apa? Sedekah itu mengurangkan harta pada fizikalnya. Contoh dalam wallet kita ada 100. Kita pergi kat tabung, kita sedekah ke orang RM50. Berapa balance dalam wallet kita? 50. Dia tak akan jadi 100.5. Kan? Habis tu mana datang keberkatan tu? Keberkatan tu datang dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Macam-macam bentuk lah. Ya. Sebab tu tuan-tuan sekalian kan, hidup kita ni banyak benda-benda magic yang berlaku tetapi secara logik. Ya. Antaranya dalam sedekah lah. Sedekah tu dia macam tak logik. Ya. Dia magic tuan-tuan. Sedekah tu sebenarnya magic tapi dia berlaku secara logik. Betul tak? Biasa kita dengar cerita kan, orang yang sedekah tiba-tiba datang. Kawan saya baru ni ya. Dia cerita dia pergi bantu seorang hamba Allah ni. Lepas tu dalam perjalanan pulang dia dapat satu telefon, orang nak bagi projek yang banyaklah, projek besar. Gitu, ya Allah, luar biasa. Ya. Benda ni memang pelik lah, magic tapi logik. Sebab tu berkat ni dia memang magic ya. Kalau kita kata tapi dia berlaku secara logik gitu ya. Contoh ya, ialah siapa sangka tiba-tiba contoh baru ni saya pergi rumah kakak saya di Kemaman baru ni. Ya. Saya bila pergi Terengganu ni orang kata teringin nak makan nasi dagang. Tapi saya tak cakap dengan kakak saya nak makan nasi dagang. Tapi orang kata rukun pergi Terengganu tu mesti nasi dagang. Kan? Kalau tak apa nak kena sangat. Saya pun pergi malam bila kami sampai di rumah kakak kami ni, waktu tengah maghrib, kakak saya pun hidang makanan. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Saya yang buka pintu tu. Kenapa ni? Ni nak hantar makanan. Saya tengok. Saya tanya dengan kakak saya, ada order makanan ke? Tak ada pula. Tu ada orang datang hantar makanan tu, banyak tu. Saya tanya dengan yang hantar tu budak anak kecil lah. Ni apa benda ni? Nasi dagang. Nasi dagang? Saya kata, kakak saya ada order ke? Saya tanya kakak saya tengok, tak ada order pun. Tanya abang ipar ada order? Tak ada. Tu kakak saya pun tengok siapa yang datang tu, tengok. Oh, ni anak jiran sebelah ni. Oh, anak jiran. Lepas tu saya tanya, memang ada suruh buat nasi dagang ke? Kakak saya kata, tak ada pun. Tak pernah pula jiran sebelah ni buat nasi dagang. Tak pernah buat dan tak pernah hantar pun. Tak tahu macam mana tiba-tiba dia hantar malam ni. Tengok magic tuan-tuan ya. Magic tapi logik. Logik ni tak turun dari langit. Dia datang orang yang hantar. Tapi Allah menggerakkan hati jiran tu untuk buat nasi dagang. Dan nak bagi. Banyak pula dia hantar tu. Macam tahu pula kita ramai ke rumah tu. Tu nak jadi cerita, macam magic sungguh lah. Tapi dia berlaku secara logik gitu ya. Jadi nak dapat benda ni, antaranya ialah dengan
keberkatan bersedekah tu. Sedekah ni tak semestinya dengan harta, tuan-tuan sekalian. Kita membahagikan orang pun itu satu bentuk sedekah juga. Sedekah ni luas ya. Dalam hadisnya seorang sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami ni beruntunglah orang yang kaya kan boleh sedekah. Kami ni harta pun tak ada nak sedekah apa." Nabi kata apa? Hatta kalau kamu bersama dengan isteri kamu pun sedekah. Sahabat pun terkejut. Itu pun sedekah ke Rasulullah? Iya. Kalau kalau kamu pergi ke tempat yang haram, kamu berzina dengan orang, berdosa tak? Dosa. Kalau kamu pergi ke tempat yang halal, dapat pahala tak? Itu sedekah tu. Seronok sahabat tu. Jadi maksudnya kat situ jangan faham kat situ je. Fahamnya ialah sedekah ni dalam banyak bentuk. Kita membahagikan orang lain pun satu bentuk sedekah juga. Ya. Jadi kena banyak bahagikan orang lain, banyak seronokkan orang lain, bahagikan orang yang terdekat dengan kita, anak-anak kita dan sebagainya. Baik, jadi kat sini kita kata Allah menghapuskan sistem riba. Walaupun mungkin pada pandangan kita riba itu menguntungkan. Tapi sebenarnya pada Allah itu adalah sistem yang aku benci dan sebenarnya tak ada untung pun. Tengok selain pada itu dalam surah Al-Baqarah 275 Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Mungkin ayat ni Encik Ismail dah baca tadi kan. Orang yang makan riba, dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan dia seolah-olah orang gila yang dirasuk syaitan. Perkara ni berlaku sebab apa? Dekat dunia dulu dia mengatakan jual beli dan riba ni sama. Sebab tu tak boleh sama sekali kita mengatakan sama je, Islamik ke konvensional sama. Tak sama tuan-tuan sekalian. Mungkin pada nampak luarannya sama, tapi dalamannya tak sama. Konvensional riba dengan Islam, ya. Konvensional dengan Islamik kita nampak alah sama je. Tuan-tuan tak boleh kata gitu. Kalau kita menyamakan Islamik dengan konvensional bermaksud kita menyamakan Islam dengan agama lain. Sebab konvensional tu kontrak dia tak sama. Ya. Cara sistem dia tak sama. Walaupun kita nampak macam sama tak. Tengok pula enjin kat dalam tu macam mana dia operasi dia. Ya. Allah kata sebab apa berlaku? Sebab dekat dunia dulu dia kata jual beli ni sama je. Dan Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Riba ni riba ni tak banyak mana pun ya. Pada hutang, pada bayaran yang tertangguh atau mungkin akan ada bunga. Tapi ada pun jual beli luas. Macam-macam jenis jual beli boleh. Ya. Kontrak jual beli sebab tu kalau kita tengok bank Islam punya semua produknya semuanya berdasarkan kepada jual beli. Asas itu. Tapi kalau konvensional dia punya pokok dia lah riba, hutang piutang. Memang dalam Islam ni hutang boleh, kan? Tapi hutang itu adalah sebut qardul hasan, hutang baik. Pinjam 100 bayar 100. Itu hutang yang dia gunakan. Kalau kita dengan mak kita contoh kan, mak nak beli motor mak. Berapa motor tu? 5,000. Mak bagi 5,000. Ambil ni beli motor ya, esok kamu ada duit bayar balik. Esok setelah tahun anak tu dah ada kerja dapat duit, dia bayar balik kat mak. 5,000 balik. Itunya hutang dia boleh kan? Jadi kalau maknya kata, kamu nak beli motor ni mak bagi 5,000 ya. Esok kamu dah ada duit bayar kat mak 5,500. Ini namanya mak konvensional. Ya? Tak boleh gitu. Kontrak tu tak sah ya. Akad tu jadi akad yang ada riba. Tapi kalau anak yang baik, tengok dia nampaknya sama kan. Mak telah meletakkan syarat kamu bayar kat mak 5,500, itu ada riba. Tapi mak kata, ni 5,000 esok kamu ada duit bayar balik kat mak 5,000 ya. Itu kontrak yang sah. Kemudian bila anak tu dah ada duit tahun depan dia bayar kat mak. Mak ni 5,000 duit hutang motor tu hari. Tapi ni 500 ni alun nak bagi ni hibah. Nampak macam sama kan? Ni duit 500 ni duit apa? Ni duit saja bagi hadiah kat mak. Itu tak apa. Sebab mak dah tolong alung. Kan nampak yang awal tadi 5,500 juga, yang keduanya 5,500 juga lagi. Tapi kontraknya berbeza. Cara sistem tu tak sama.
Maka dekat sini Allah Ta'ala kata, siapa yang telah sampai peringatan ini kepadanya, hendaklah dia berhenti, jangan diteruskan. Dan siapa yang meneruskan perkara itu, dia dah tahu lah, tak apalah, esok dah tua, esok taubatlah. Ya? Allah kata, orang begini, dia akan kekal di dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka hari ini kita dah tahu benda ni kan. Orang kata, kenapa aku tahu hari ini? Kalau aku tak tahu kan bagus. Kan? Kalau tak bagi tahu pun, kita pula lagi susah, tak berkat hidup. Sekarang kita nak hidup dalam keadaan keberkatan. Maka seboleh-bolehnya kita keluar dari sistem ini. Yang seterusnya Allah isytihar perang. Ini lebih menakutkan. Dalam surah Al-Baqarah 279. Ya. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Siapa yang tak tinggalkan sisa baki riba ni, Allah kata apa? Allah dan Rasulnya isytihar perang. Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan ini adalah ayat yang paling menakutkan. Aku dah tengok hadis Nabi, aku dah tengok ayat Al-Quran, tak jumpa ayat yang paling menakutkan melainkan ayat 279 Al-Baqarah ini, sebab Allah mengatakan Allah memerangi hamba-Nya. Bayangkan tuan-tuan, Allah perang kita. Itu kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, siapa yang mengambil riba akhirat esok, bangkitlah dia dan ambillah senjata yang kamu ada, maka berlawanlah dengan Allah Ta'ala. Kita nak lawan apa dengan Allah Ta'ala? Pistol, senapang? Ada lagi Ibnu Abbas juga dan ulama lain mengatakan, siapa yang terlibat dengan riba ni, maka sedekahnya tak diterima. Ada sebahagian mengatakan begitu. Hajinya tak diterima. Jangan main-main. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain menyatakan, setengah pandangan ulama mengatakan antaranya, siapa nama dia? Abu Hajar Al-Haythami mengatakan, ayat ini menjelaskan kepada kita, sesiapa yang terlibat dengan riba, maka pintu kemaksiatan itu akan terbuka luas pada dia. Nampak benda tu tak apa-apa, nampak tak ada kesan apa-apa, riba tak apa-apa nampak sangat pun. Tetapi kata Ibnu Hajar, hidup kita akan lagi banyak maksiat akan datang. Dengan sebab riba yang kita ambil itu, maka kita mudah nak pecah amanah, kita mudah nak ambil rasuah, kita mudah nak ambil maksiat, mudah nak buat maksiat lain, berzina dan sebagainya. Mungkin sebab ini kerana apa hari ini banyak orang buat maksiat, maksiat di sana sini, mungkin disebabkan bahana riba ni juga. Kan? Sebab tu Nabi kata di akhir zaman nanti fitnah akan masuk dalam rumah kita. Anak tak dengar cakap kita, anak buat maksiat dan sebagainya, mungkin disebabkan dosa-dosa riba juga. Kesan-kesan Allah perang kita. Baik, dan yang kita nak ambil ini, disiksa dengan berenang di sungai darah dan mulutnya dilempar dengan batu sehingga tak mampu keluar daripada sungai tersebut. Ini hadis sahih Bukhari. Allah tak menerima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dalam harta riba. Kemudian doanya tidak diterima Allah. Seterusnya, doanya tak diterima Allah. Ini pun ada hadis. Saya pernah ada satu kisah, seorang hamba Allah, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, isteri saya mengaji kuliah agama, tiap-tiap hari pergi kuliah agama. Anak saya mengaji tahfiz. Tapi saya balik rumah, saya tak seronok lah Ustaz. Kenapa? Tak tenang hidup. Isteri duduk tiap-tiap hari bergaduh dengan saya. Padahal dia ni takkan tak tahu dia kena hormat suami dia. Benda-benda kecil je. Kadang tak basuh pinggan pun bergaduh. Anak saya baik, walaupun tahfiz, sampai balik rumah selalu duduk bergaduh dengan saya, berperang mulut dengan saya. Saya rasa dia pun ni ngaji agama takkan tak faham. Saya kata, Tuan, saya pun tak tahu juga, sepatutnya isteri pun baik, anak pun baik. Tapi kenapa jadi macam tu? Saya kata mungkin ada pelaburan riba ke, ataupun pinjaman yang berasaskan riba dan sebagainya. Dia pun balik, dia tengok, dia kata betul lah, dia ni orang kaya jugalah. Dia kata bila balik, dia tengok balik, dia tutup balik pelaburan yang tak baik tu, yang hutang-hutang yang tak baik tu dia tinggalkan. Lepas tu tak lama lepas tu dia jumpa dengan dia kata apa, Ustaz, betul, Alhamdulillah, isteri saya dah berubah dah, dah lembut dah, sekarang ni tak marah-marah dah, anak saya pun dah makin baik. Betul juga dia kata, maknanya kerana riba tu kita kenapa isteri kita jadi begini? Sebab hadis Nabi ada sebut. Hadis ni panjang, Nabi kata orang yang terlibat dengan haram ini, Allah tak terima doa dia. Isteri tadi doa, anak-anak pun doa. Tapi kenapa Allah tak terima? Soal Allah tak terima doa kita, mungkin disebabkan perkara ini juga. Dan yang terakhirnya hati jadi keras. Itulah antara bahayanya riba ini. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan ada soalan tak sebelum kita berhenti? Saya masa sampai 11.30. Kalau tak ada, kita pergi pada kesimpulan insya-Allah. Baik, muslimin muslimat,
di penutupnya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang merebutkan hidangannya. Maka seseorang bertanya, apakah kerana sedikitnya jumlah makanan tersebut? Bahkan kalian banyak, Nabi kata. Namun kalian seperti buih di permukaan air. Dan Allah telah mencabut rasa takut, rasa gentar daripada dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Sahabat pun tanya, mal wahnu ya Rasulullah? Apakah itu wahan ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iaitu penyakit wahan itu ialah penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Allahu Akbar, ya. Perkara ini mungkin kita pun kena juga, ya. Ramai umat manusia yang mula cintakan dunia dan takut pada kematian. Dunia tak salah, dunia itu Allah jadikan untuk kita, tapi bagaimana kita mengambilnya, ya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi insya-Allah sama-samalah kita suburkan keimanan dan ketakwaan kita, kembali kepada Allah dengan mengikut apa yang Allah Taala perintahkan. Apa yang Allah suruh buat, kita buat. Dengarlah cakap Allah, bukan cakap-cakap manusia, ya. Kita banyak ambil kisah cakap manusia. Orang kata ni tak okey, tak okey. Tapi cakap Allah tu tak nak pula kita perhatikan, ya. Orang yang hamba yang baik ialah hamba yang sentiasa memperhatikan apa kata Allah, bukan kata-kata manusia, ya. Wallahu ta'ala alam. Aku adalah ahlinya tempat kalian takwa kepadaku. Janganlah membuat Tuhan lain yang disekutukan kepadaku. Barang siapa yang menjaga diri dan menyekutukan aku, akulah yang berhak memberikan keampunan baginya, ya. Ini hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini hadis kursi, ya. Allah kata, akulah tempat untuk kita kembali padanya, bukan kepada dunia, bukan kepada makhluk yang lain. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah memberkati pertemuan kita insya-Allah, ya. Yang baik pada Allah yang Maha Tuhan atas kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf anda kata ada terkasar bahasa kekurangan daripada pihak saya. Terima kasih kepada pihak Kementerian Kerja Raya Malaysia dan pihak Bank Islam atas program yang dilaksanakan pada tengah hari ini insya-Allah, ya. Biji rambutan, biji selasih. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengatakan bahagian terima kasih kepada yang bagi-bagi Ustaz dan ceramah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat, panduan dan dapat kita realisasikan sambil kita menjalankan tugas harian. Sesuai itu sekali lagi saya mohon kerjasama kita berikan satu tepukan besar kepada yang bagi-bagi Ustaz. Terima kasih. Ustaz ini membantu. Jadi untuk Ustaz saya buat sebagai jarak Ustaz dengan rumah saya tak jauh, 20 km Ustaz, Orang Aceh, pelanggan Aceh, Sabang Belabu, 2 pagi saya ucapkan juta terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada yang banyak orang Ustaz. Tempat di bawah. Baik, hadirin yang rahmat sekalian, seperti mana yang telah kita janjikan di awal pertemuan, di mana kita akan buat cabutan nama-nama yang bertuah pada tengah hari ini. Dan istimewa juga pada ni, kalau tak apa bertuah, kita ada kuis juga. Nanti kita ada hadiah kuis, kita ada hadiah cabutan bertuah. Jadi untuk menyempurnakan cabutan nama-nama bertuah yang pertama, perlu saya ingatkan juga dalam perjalanan tinggal kamu tulis, makanan disediakan. Walaupun kita dalam SOP ini, tapi makanan kita dibekalkan. Okey. Kita akan buat 4 cabutan bertuah yang pertama. Kita minta yang berbahagia Tuan Haji Ismail untuk buat 4 cabutan nama-nama yang bertuah. Cabut dan terus sampaikan hadiah kepada yang bertuah. Okey. Tuan Haji, kita cabut 4. Hadiah yang berupa hamper. Mari saya baca ya. Yang ini tempat. Hamper yang diadakan bernilai lebih kurang RM200. Hampir menjadi hadiah jutaan rupiah lah.
Okey, yang bertuah pada pagi ini bernama Nuraida binti Razani. Silakan. Sekian apa ini? Seterusnya yang bertuah Syahrul bin Mat Esen. Ada Syahrul? Binti sorry, Syahrul Allah. Syahrul Mat Esen. Seterusnya Yaqub bin Ahmad. Yaqub wakil CID Malaysia. Dan nama yang terakhir disebenarkan oleh yang bagi pada Tuan Haji. Ini sebarang bantahan RM3. Ustazah Husna. Husna Junaidi. Itulah saya nak protes bayar RM300. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail. Saya nak beri ruang kepada yang berapa Ustaz Hasan untuk buat 3 jabatan. Sungai Wangi, air tawar. Kita minum dia story Madinah. Madinah pun dah pindah dulu. Nama-nama yang disempurnakan oleh Yang Kepada Ustaz Hasan Nurlida binti Kamarudin. Saya silap masuk toilet perempuan tadi dia ada. Terkejut dia. Saya tadi dapat berkabar sama dengan Ustaz. Dan seterusnya Marhana binti Ismail. Binti Ismail. Dan nama yang terakhir yang disebutkan oleh Yang Mulia Ustaz Nurul Ifarina binti Muhammad Sangit. Pakat. Yang dah 7 ni semua perempuan ni. Yang lelaki tak ada. Belum lagi ya. Sebab tadi dua-dua lelaki dah ambil apa-apa. Terima kasih Ustaz ya. Saya minta Ustazah Husna lah. Ada Ustazah Husna ambil yang lelaki. Kalau lelaki tak isi, lelaki yang isi ya. Harap-harap jangan ambil nama Ustaz Burhanuddin pula. Yang lain semua betul. Okey, lelaki dah tahu. Puan juga Fatimah binti Muhammad. Allah, Ustaz dan perempuan. Fatimah Muhammad atau lebih senang panggil Kak Fethi. Kak Fethi. Perempuan juga. Hariza Anis Muhammad Zain. Allah. Minta maaf. Bermakna Tuan Haji Ismail kalian nak tulis bagi yang lelaki ya. Sebab dia yang dia kalau kata perempuan kan. Dan yang bertuah pada hari Khamis ini yang bakal berpulang handphone nilai RM200 ni Nur Hajar binti Hasan. Tuan semua. Tapi kalau siapa nak bawa duit wang tunai yang banyak beribu-ribu, boleh ke kaunter untuk buat pinjaman dengan Principal Bank Islam. Kaunter. Terima kasih Ustazah dan saya serahkan kepada Tuan Haji Ismail untuk buat kuis. Saya rasa kuis ada berapa Tuan Haji? Ada 9 juga. Harap-harap ada lah wakil lelaki. Seorang ada tadi ada sini. Jadi aku, okey silakan.
Ustaz suruh aku dengan pen. Ini nak habiskan. Saya tak habis tadi, sebab aku tuliskan. Okay. Soalan pertama. Apakah nama akaun Bank Islam yang memberikan hadiah yang bernilai 1 juta? Apa nama akaun? Suruh jawab. Cik Suruh, mana jawab? Lambat. Lambat sini dah angkat. Keren, okey. Nanti silakan. Beri. Okey, soalan kedua. Oh, dia jawab dah. Ada. Oh, dia tak dengar. Dia angkat tangan. Dengar ya. Jangan jawab itu angkat tangan kan. Okey. Allah lekor pada. Okey, soalan. Siapa yang nak liput Tuan Haji? Okey, soalan kedua. Berikan 2 perbezaan utama antara perbankan konvensional dengan perbankan Islami. 2 perbezaan utama. Okey. Waktu syariah, waktu syariah Islam. Okey. Lepas tu ada punya rate lah. Halal lah halal. Waktu syariah tu halal lah. Okey, tak apa. Boleh aja. Okey. Saya cerita tadi yang utama 2 tu kan, dari segi duit kita disimpan di mana kan. Lepas tu modul yang bagi duit tu, pinjaman dengan pembiayaan. Tu perbezaan yang besar lah tu. Okey. Satu modul pakai jual beli. Yang konvensional pakai pinjam meminjam. Yang keduanya duit kita disimpan Islamic banking, dia laporkan tempat yang halal saja. Konvensional banking ada halal, ada haram. Halal haram jadi halal. Okey, soalan 3. Pembiayaan rumah Bank Islam untuk kaki tangan kerajaan ada 2 keistimewaan. 2 keistimewaan. Siapa boleh? Saya tak sentuh tadi, tapi saya saja tanya. Ada 2 keistimewaan yang tak ada pada pembiayaan biasa. Siapa nak try? Jawab je, kan sana dapat dia. Boleh teka, tak apa. Nak bagi hadiah ni. Tak ada semua try. Ada, okey, saya lepas soalan ni. Beza dia 2 tu, satu margin pembiayaan, margin of financing 110%. 100% harga rumah, 10% untuk takaful. Kalau yang biasa 90 plus 10. Ni 100 plus 10. Tu. Yang kedua, waiver. Tak payah bayar. 3 benda. Duty stamp, valuation fees. Yang nak buat refinance tu, 3 legal fees. Tak payah bayar. Maksimum 25,000. 25,000 tu ibarat harga rumah yang 3 juta. Waive. Dengan syarat jangan jual balik rumah tu dalam tempoh 3 tahun. Kalau jual apa jadi? Bayar baliklah kos tu, itu je. This is bukan lock-in period, bukan lock-in period. 2 keistimewaan ni diberi. You tak tahu. Okey, 3. Berapa nilai minimum untuk buka akaun, untuk dapat hadiah akaun Arafah tadi? Kena ada berapa at least? Ayo. Tak apa, try. 50 dapat hadiah. Which is wrong. Kena ada 100. 100 untuk menang 100,000. Okay. 100 ni hari ni 1 juta. Esok withdraw tinggal RM10. Minggu depan masuk balik. Average bulan tu 100. Dah layak. Bukan susah, mesti ada punya 100 kan. Kalau ada 1000, 1010 kali untuk menang. Dia per 100. Okay. Tapi kalau menang juta, kena average-nya kena 1000. Average 1000 means what? Bulan pertama ada 200, bulan kedua ada 10,000, bulan ketiga ada 500. Average 1000. Nak dapat hadiah hujung tahun, kereta mewah? Kereta apa? Kereta Mercedes-Benz ke? Tahun ni kereta apa? Cari Pak Ustazah. Berarti tahun ni kereta apa?
Mazda. Kereta mewah, hujung tahun 12 bulan average 3,000. So nak senang 3,000 dapat entitled untuk menang semua hadiah. Minimum tak kata 3,000 seri kan. Sebab itu orang yang banyak dapat selalunya orang yang gaji dia. Sebab gaji masuk, dia hujung bulan Bank Islam buat cabutan. Cabutan semua ikut syariah. Semua ikut syariah. Tak ikut syariah macam mana? Masuk pelanggan 1, pelanggan 2, 1 juta pelanggan. Jumlah duit 10 juta. Ambil 1 juta bagi hadiah kepada pemenang. Tak boleh. Tidak syariah. So hadiah dia mana? Hadiah daripada untung bank berniaga-berniaga yang lain. Ambil itu bagi kepada pemenang. Yang kedua, you masuk tak lock in. Tengah bank masuk, no, you cannot touch. Untuk layak jadi pemenang, you cannot touch your money. Bank Islam tak. Kau masuk, balance 100, balance 1,000, balance 3,000. Kan dapat hadiah dunia dan akhirat tu kan. Okey, seterusnya. Nyatakan satu kebaikan kredit Bank Islam. Satu je, saya cerita banyak ni. Katakan. Okey. Nak hadiah lagi ke? Tak apa. Apa? Apa jawapan? Ya? Dia ada interest. Bagilah tadi. Apa yang salah? Dia tak panggil interest, dia panggil profit margin, kadar keuntungan kan. Dan kadar keuntungannya tidak berganda. Ada orang kata, "Saya kita ada interest." Kita berniaga, takkan tak ada. Dia ada beza dah, beza. Konvensional pinjam meminjam, Islamic jual beli. Konvensional loan, Islamic financing. Konvensional interest, Islamic kadar keuntungan. Kadar keuntungan selalu tetap. Interest turun naik. Itu beza yang simple. Okay, next. Soalan seterusnya. Okay, berapakah nilai maksima pembiayaan peribadi yang diberikan oleh Bank Islam? Jawapan tak angkat tangan ya, puan. 300,000, okey betul. Sana sebut-sebut tapi tak angkat tangannya. Berarti ada berapa hadiah lagi? 3, okey. 4? Okey. Kenapa tidak ekonomi untuk membuat pembiayaan semula kenderaan? Ya, Puan. Kenderaan value dia turun. Turun panggil depreciated. Rumah naik appreciated. Ini banyak belajar pasal bank. Okay, next. Penyatuan hutang. Okay. Pelbagai pembiayaan kepada satu je pembiayaan dinamakan apa? Semua hutang-hutang tadi combine. Panggil apa? Memang layak kerja KKR. CIDB, JKR. Panggil apa tu? Combine dengan satu. Try hadiah dulu. Ya? Ya. Apa? Lamsam bagus. Kelak ni. Siapa nak try? Ya. Refinancing. Okey, jadi bagi refinancing kalau rumah refinancing. Tapi jawapannya kita panggil debt consolidation. Consolidate semua debt pada satu saja. Ini ramai non-Muslim ramai tau. Non-Muslim ramai ambil ini. Sebab dia cakap, you Bank Islam what you have? That's it. May I know what are your outstanding balance for a loan? Credit card, blah 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 blah. How much your monthly commitment? 5,000? Okay. Let us evaluate your eligibility. Kita tengok, oh sir, you are entitled to get 300,000. Dia ambil 3,000, dia settle lepas tu, dia bayar 3,000 saja per month. So dia save 2,000 per month. That is the beautifulness of the debt consolidation. Okay. Ini soalan paling senang. Adakah orang bukan Islam boleh berurusan dengan Bank Islam?
Tak. Okey. Soalan tadi dah ni kan. Saya tidak bagi. Ada yang satu last kan. Satu, siapa nak bagi kesimpulan lah apa yang kita bicarakan hari ni? Sinopsis apa yang kita belajar hari ni? Apa yang take home point hari ni? Kita tahu hari ni tahu. Pen pun habis, pen pun. Itu je. Pen together dengan sudut garpu. Siapa yang nak bagi sedikit summary yang kita belajar hari ni? Balah, makanan tu dah pack kat luar tu. Siapa nak try? Bang, tu kuning. Apa yang kita belajar hari ni? Bagus, faham. Tak sia-sia duduk depan. Betul, sini. Siapa nama? Ha. Puan Sada. Ha, Puan Sada. Sama dengan Puan Sada yang dah baca tu kan? Kat bawah kan? Yang ganti arwah Citai kan? Saya kenal. Okey, alhamdulillah. Okey. Jawapan Puan Sada tadi bukan saja rezeki yang halal kan? Rezeki halal betul dah. Letak di tempat yang halal. Rezeki yang halal letak di tempat yang tak halal. Tak halal juga jadinya. Kan kita tak fikir yang tu, kita fikir yang rezeki halal saja. Rezeki halal, guna pun halal. But in between dia letak pen. Cari cara halal, guna cara halal. Tak boleh cari tak halal, guna cara halal. Tak boleh. Semua yang halal. But before dia pergi ke tempat tu, dia pen. Kena yang halal juga. Okey. Tu saya je. Okey, terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji. Niur kali puncak mahligai saya ketupat berisi inti bersama hadirin semua indah bernilai akan sentiasa tersemat di dalam hati. Dan sebagai mengakhiri pertemuan kita, dipersilakan tuan-tuan dan puan sekalian untuk makan bekalan makanan yang disediakan di luar dewan, dan makanan boleh dimakan di sini ataupun boleh dibawa ke kelas. Dan sebelum itu juga kita menyampaikan satu tanda hatikan kenangan ikhlas kepada Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz. Untuk itu silakan Ustazah Husna kepada Yang Berbahagia Ustaz Hassan. Dan seterusnya boleh silakan kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Taib. Panggil bapak saya. Ismail. Tuan Ismail Taib. Mereka selalu panggil bapak. Ada sini. Sebab satu bahasa Inggeris kan. Mereka. Okay, Majlis Perangkat jutaan terima kasih. Justru itu silakan kepada hadir untuk mendapatkan bekalan makanan yang kami sediakan di luar dewan. Dan manakala kepada tetap hormat bagi Al-Fadhil Ustaz dan juga